Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama untuk sesi perkongsian mengenai hal tujuh kerjaya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Aziati, pensyarah unit perakaunan kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian mengenai hal tujuh kerjaya pada hari ini. Okay, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Salsabila binti Muhammad Jamil. Saya merupakan graduan ijazah sarjana model kewangan dan perbankan Islam di Universiti Utara Malaysia. Saya merupakan alumni Kolej Teknologi Darul Naim tahun 2018. Saya merupakan graduan kelas pertama di bawah jurusan Diploma Pengurusan Teknologi Perakaunan. Alhamdulillah, saya baru sahaja tamat pengajian untuk ijazah sarjana model di bawah pengajian Kewangan dan Perbankan Islam di Universiti Utara Malaysia. Baik, hari ini saya ingin memberi sedikit perkongsian mengenai sedikit pengetahuan dan pengalaman mengenai hala tujuh kerjaya untuk bidang perakaunan. Baik, pertamanya saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada adik-adik yang baru mendaftarkan diri di KTD. Tahniah kerana membuat pilihan yang terbaik, kerana pilih untuk masuk kolej terbaik dunia. Bagi saya, Kolej Teknologi Darul Naim ini merupakan kolej yang terbaik yang pernah saya belajar, sebab dekat sini bukan sahaja belajar tentang akademik, tapi belajar juga tentang cara pembentukan siasat diri dan cara nak membentuk jati diri dan cara untuk menjadi manusia yang berguna. Jadi dekat sini adik-adik akan jumpa satu benda yang takkan jumpa dekat luar. Macam saya, bila saya tamu pengajian ijazah sarjana model dekat universiti, jadi macam selalulah rindu dengan KTD ni, sebab ada banyak benda bila saya keluar yang tak ada dekat universiti tapi ada dekat KTD. Jadi dengan manfaat 3 tahun dekat sini, maka adik-adik manfaatkanlah masa dengan sebaiknya untuk kutip mutiara-mutiara yang bermakna daripada KTD sebagai bekalan buat diri apabila keluar nanti. Okey, baik. Pertamanya, sebelum nak menceritakan tentang hal tujuh kerjaya, saya nak sebut tentang 3 perkara asas yang kita perlu jelas sebelum kita nak mulakan pengajian. Yang pertama, adik-adik kena tahu kenapa adik-adik masuk ke bidang accounting. Jadi pertama kita kena ada satu gambaran ataupun pendedahan kenapa masuk diploma accounting. Apa itu diploma accounting? Apa itu perakaunan? Okey. Persoalan yang kedua adik-adik kena tahu adalah mengenai apa yang perlu dibuat semasa menyambung, semasa menjalani pengajian. Jadi semasa menjalani pengajian diploma ni nak kena buat apa? Dan persoalan yang ketiga, apa yang saya nak kena jadi bila saya dah tamat pengajian. Okay. 3 persoalan ni persoalan yang penting sebab ramai orang bila dia dah start sama belajar, dia tak tahu kenapa saya pilih bidang accounting. Okay. Yang kedua, tak nak pun minta accounting, tak minat pun. Ataupun yang ketiga, kena paksa. Okey, jadi sebelum adik-adik nak start pengajian ni, adik-adik kena jawab persoalan yang pertama. Kenapa adik-adik pilih bidang accounting? Okey. Jadi persoalan ni sangat penting sebab kalau adik-adik dari awal dari tak jelas kenapa masuk bidang accounting, adik-adik akan mengalami masalah dalam pengajian nanti. Okey, ini yang saya dah perhatikan lah macam kawan-kawan masa belajar dulu. Ada yang kena paksa, ada yang entah tiba-tiba nak kena masuk bidang accounting. Jadi bila
kita tak jelas, maka niat kita masa kita belajar tu akan mengalami masalah lah. Okay, hilang semangat, hilang minat dan sebagainya. Okay, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, apa yang nak kena buat semasa belajar diploma perakaunan. Jadi sepanjang 3 tahun dekat KTD, adik-adik akan melalui sebanyak 6 semester, iaitu sebanyak 5 semester untuk pengajian dan 1 semester untuk latihan industri. Jadi selama 2 tahun setengah, 5 semester, adik-adik akan belajar subjek-subjek penting untuk accounting, iaitu seperti financial accounting, finance, introduction to finance, business mathematics, principle of management, marketing, lagi audit, costing, financial reporting. Jadi sebenarnya accounting ni dia merupakan salah satu cabang dalam bisnes. Lagi bisnes ni dia luas, kita ada pengurusan, kita ada marketing, kita ada accounting, kita ada finance. Jadi besar skop bisnes ni. Tapi accounting ni adalah salah satu daripada skop perniagaan. Okay. Untuk maklum adik-adik, accounting ni sebenarnya bagus sebab setiap company dekat luar sana perlukan seorang accountant untuk merekod transaksi dan syarikat mereka. Jadi kalau adik-adik keluar ni, kat mana-mana je ada kerja accounting, dia tak sama macam doktor. Doktor ni bergantung kat hospital. Kalau doktor gigi pun main dekat hospital. Okay, tak semua company perlukan doktor, tapi accounting diperlukan di semua syarikat termasuk hospital dan klinik. Kedai runcit pun perlukan accounting. Okay, jadi accounting ni penting sebab dia melibatkan rekod keuangan. Okay, bisnes tanpa keuangan tak jadi bisnes lah. Jadi dari segi kerjayanya, adik-adik jangan risau, insyaAllah kerja ni ada kat mana-mana je untuk accounting. Okay, jadi untuk sepanjang tempoh pengajian, apa yang adik-adik nak kena buat? Jadi selama 2 tahun setengah ni, sepanjang adik-adik belajar, adik-adik kena banyak bertanya kepada pensyarah dan kena buat research. Okay, research ni maksud dia kena cari maklumat lah. Cari maklumat, costing tu apa, skop kerja dia apa, management accounting tu apa skop kerja dia. Sebab bila adik-adik keluar nanti, ada banyak jawatan berkaitan dengan accounting dan finance. Dia kadang-kadang untuk syarikat kecil dia fokus lah account assistant, account executive, finance manager dan sebagainya. Tapi untuk company besar macam Kilang, yang company besar lah, sampai ada account receivable executive. Kerja dia catat hutang je, catat hutang dan rekod hutang. Ada juga account receivable executive, nak kena catat dan nak kena urus tentang pembayaran hutang ke syarikat kepada pembekal. Jadi perlu tahu audit tu apa, proses audit. Jadi masa belajar, adik-adik kena jangan bergantung kepada buku sangat. Okay, pensyarah ajar dalam kelas, apa yang pensyarah ajar dalam kelas tu almost dalam 30% daripada the whole knowledge. Another 70% more kepada adik-adik punya activity, exercise dan research. Research ni sangat penting. Okay, kena cari maklumat, bukan mengenai hal kerjaya. I mean, apa skop kerja, tax analysis, tax consultant, tax assistant, semua berbeza. Admin, account executive, account and admin executive, dia ada banyak. Jadi setiap kerja ni dia ada tugas ni yang tersendiri. Jadi untuk sepanjang pengajian ni, adik-adik perlu mempersiapkan diri dengan ilmu yang sebaik-baiknya. Sebenarnya bila kita belajar ni, dia bukan sebab kita fokus sebab nak A. A tu sebenarnya menunjukkan kita faham lah ilmu yang kita belajar tu. Kita boleh menyelesaikan masalah, kita boleh
mengapplykan ilmu di tempat yang betul. Tapi kalau kita tak score, so boleh ukurlah kita punya kefahaman dan pengetahuan tu setakat mana. Okay, jadi adik-adik kena jelas bila belajar subjek ni apa nak kena tahu. Okay, jadi saya nak kongsikan tips untuk belajar semasa pengajian. Ada 4 tips utama. Yang pertama, akronim dia adalah 1. S merujuk kepada sedia, A merujuk kepada awal, T merujuk kepada tumpu, U ulang kaji. Okey, ada 4 step ni. Jadi saya sampai sekarang pun saya sambung degree still buat benda yang sama. Yang pertama, sedia. Orang yang berjaya ni sentiasa sedia awal. Okey, sedia awal ni bermula dengan diri sendiri. Bangun awal. Okey, sedia awal. Sedia awal ni esok ada kelas akaun, malam ni dah baca, dah print nota, dah highlight dah keyword-keyword. Okey, bukan pergi kelas esok, hari ni belajar apa hari ni chapter berapa. Jadi bila kita pergi kelas dalam keadaan tak ready, tak baca, pergi dalam keadaan otak kita pun zero, kita tak baca apa, so apa yang pensyarah ajar sekali kan, benda lah pensyarah cakap benda ni square ni benda. Jadi bila kita pergi dalam keadaan kita tak bersedia, otak kita kosong, jadi daripada 30% yang pensyarah cakap tu, kita dapat tak sampai 10% pun. Okey. Dan yang kedua, ada momok. Tak apalah, tak payah tanya lah, saya belajar kat bilik. Okey, jadi kalau ada benda tu, silalah buang awal-awal. Okey, sebab bohong sangat-sangat cakap nak study kat bilik. Kalau dekat kelas pun tak faham, apatah lagi nak belajar dekat bilik, betul tak? Okey, so make sure sebelum habis kelas, you tanya apa yang you tak faham. Okey, tanya apa yang tak faham. Masalahnya, okey, ni reality bila awak belajar nanti, awak tak tahu nak tanya apa. Okey, tak tahu nak tanya apa sebab awak pun tak faham benda apa yang awak belajar. So, ini masalah utama. Pergi kelas, tak faham. Bila tak faham, of course lah tak tahu nak tanya apa kan. Jadi, bila tak faham, tak bertanya, balik kelas, balik asrama, nak study sendiri kan. Last kali, tak study sebab tak faham pun. Okey, dan esok pergi kelas, dah masuk chapter 2. Chapter 2 sambung dengan chapter 1. Chapter 1 pun blur-blur, orang cakap apa tak faham kan. Chapter 2, dia dah mula macam ni. Okey, chapter 3, tidur. Okey, ini reality. So please, jadi seorang yang sedia awal, be ready, kena ready. Okay, sebab bila kita bersedia, malam ni kita baca nota, esok pagi kita pergi kelas, kita tahu pensyarah tu cakap tentang apa. Bila kita tahu dia cakap tentang apa, kita berfikir apa yang kita baca dengan apa yang kita dengar, combine. Okay, jadi bila wujudnya tak sama, tak tally, itu yang maksudkan kita tak faham. Apa yang kita faham lain, apa yang pensyarah cakap lain. So that's why kita bertanya. Okay, majority orang tak tanya ni sebab I don't know what you talking about. Tak tahu pensyarah ni mengajar apa hari ni. Okay, cerita pasal budgeting lah apalah. Okay, jadi automatically bila kita faham, kita tak perlu hafal. That's the key. Okay, faham dengan hafal benda lain. Orang yang faham automatik dia hafal, automatik boleh explain. Tapi kalau orang hafal ni, apa yang dia hafal tu dia ingat je lah. Sekali orang tanya, bila bagi masalah, bagi situasi, tak boleh nak selesaikan. Jadi ilmu ni kena faham, bukan hafal ni. Itu paling penting. Jadi kena ready awal. Okay, sedia awal. Yang ketiga, kena tumpu. Dalam kelas ni, fokus. Dia bila hilang fokus ni, puncanya sebab tak faham. Yang kedua, punca kepada tak tumpu ni sebenarnya tak faham pun pensyarah tu ajar apa. Bila kita tak tumpu, kita tak faham, maka kita tak belajar apa sebenarnya. Okay, jadi tolong fokus dalam kelas, beri tumpuan dekat pensyarah, terus tanya kalau tak faham. Okay, it's okay nak angkat tangan, saya tak faham puan, saya tak faham. Duduk depan dalam kelas tanya. Biar kita tak faham dalam kelas, daripada kita buat faham, buat tahu, tapi sebenarnya kita ni tak tahu apa. Kena macam tu. Dan yang keempat,
you untuk ulang kaji. Lepas dah belajar, ada gap, pergi library cari exercise, ulang kaji. Oh, macam ni lah aku belajar dekat kelas tadi. Macam ni. Okay, sebab ilmu kalau sekadar tulis, kalau dengar, pergi balik jalan kaki, pergi makan, terjatuh, tak ingat dah, terlupa. Jadi perlu tulis, perlu ulang kaji. Jadi 4 step, sedia awal, tumpu, ulang kaji. Buat benda ni rutin dia hari-hari. Adik-adik fokus. Nak berjaya ni dia kena istiqamah, kena konsisten. Tak boleh hari ni rajin, esok malas sikit, tak boleh. Okay, jadi jaga. Kalau adik-adik tak jaga 4 benda ni, adik-adik tengoklah akhir semester nanti macam mana adik punya performance. Okay, sebab Alhamdulillah selepas saya tamat pengajian ni, saya mendapati 4 step ni sangat membantu saya dalam pelajaran. Okay, jadi dalam kelas belajar sungguh-sungguh, belajar sampai faham. Jadi sepanjang pengajian adik-adik kena konsisten dengan teknik pembelajaran. So jangan biarkan setiap kelas berlalu tanpa adik-adik faham betul-betul apa yang dipelajari pada hari itu. Okay, jadi selama 5 semester adik-adik akan belajar contohnya subjek costing, subjek advanced financial accounting, audit, taxation. Okay, bila setiap subjek yang adik belajar tu sebenarnya dia dapat pendedahan apa tugas skop satu bidang. Okay, selepas dah habis belajar 2 tahun setengah, adik-adik akan masuk semester yang ke-6, iaitu semester untuk latihan industri. Masa nak masuk latihan industri ni, cadangan saya lah, adik-adik boleh minta company yang kata skillful, yang boleh beri pengalaman. Jangan masuk company yang besar tapi tak dapat pengalaman. Okay, jadi macam saya dulu, saya buat latihan industri di sebuah firma audit. Alhamdulillah berpengalaman membuat tugasan, berpengalaman untuk sediakan full set audit, boleh melawat tapak dan sebagainya. Jadi pengalaman company yang kita nak pilih tu sebenarnya juga penting. Kita boleh tanya dengan dia apa skop yang kita akan belajar dalam tempoh latihan industri. Habis dekat firma audit tu, saya masuk company pula. Saya cuba masuk company, top glove company. Saya masuk bahagian account receivable assistant. Jadi kat situ saya belajar tentang cara nak mengendalikan hutang. Hutang bukan satu, beribu company. Jadi bila saya terlibat masuk dalam company kecil, berpengalaman dalam company kecil, masuk dalam company besar, jadi saya dapat gambaran. Dan bila masa saya kerja dekat top glove company tu, saya duduk di bawah finance department. Finance dengan accounting dua skop yang berbeza. Finance ni more kepada kita buat calculation, kepada budgeting, kepada costing, macam mana nak buat pengiraan, pembelian harga, nak order barang dan sebagainya. Seronok. Okay, bila kita kerja, kita nampak skop-skop ni yang saya pernah belajar dulu. Costing, financial management, intermediate account, nak combine company dan sebagainya. Jadi bila kita masuk dalam industri, kita nampak skop kerja yang sebenar. Jadi pengalaman ni actually, bila orang sebut fresh graduate dan sebagainya, it's okay. Memang semua orang akan start dari bawah. Okay, bila start dari bawah, kita boleh belajar banyak benda. Okay, kalau adik-adik tak belajar cara nak tanam benih, apatah lagi cara nak baca. Tak boleh tiba-tiba terus belajar cara nak potong batang dan sebagainya kalau tak belajar cara menyamai benih. Betul tak? Jadi kita start from zero, belajar dari bawah. Jadi lepas habis training, saya sambung pengajian degree di bawah bidang keuangan. Dan bidang keuangan ni pun skop dia juga besar. Keuangan dan perakaunan, dua-dua finance and financial accounting. Finance lain keuangan, accounting lain perakaunan. More kepada recording lah. Finance ni more kepada calculation dan buat keputusan. Jadi hala 7 accounting ni saya sebut balik skop cabang dia. Adik-adik boleh kerja di sektor percukaian, auditan,
costing. Account assistant boleh kerja sebagai account assistant untuk bahagian recording dalam sistem. Yang keempat, adik-adik nanti dalam semester 4 dan semester 5 adik-adik akan belajar tentang accounting informatic system. Okey, dekat UUM tempat saya belajar ada satu bidang dia ada accounting, pure accounting dengan accounting informatic system. Accounting informatic system ni dia akan belajar tentang cara nak create sistem perakaunan. Macam adik-adik pergi supermarket ataupun tempat-tempat membeli belah, adik-adik pernah tengok tak komputer kecil tu yang dia okey keluar akaun. Satu sistem tu harga dia dalam 3-4 ribu, paling mahal pun 10 ribu. Makin besar company, makin besar data kena simpan, makin mahal lah sistem. So adik-adik bayang orang accounting information system ni jual sistem ni kepada company. Jadi antara yang terkaya setakat ni accounting information system lah, boleh create sistem. Selain tu dalam accounting informatic system ni kelebihannya dia akan belajar tentang more kepada software lah. Kita nak create software, buat perkakasan ataupun buat sistem yang akan digunakan untuk tujuan merekod transaksi perniagaan. Okey, macam saya dulu saya guna Mayok sistem untuk subjek accounting informatic system. Ada universiti yang guna sistem UBS. Nanti bila adik-adik belajar subjek tu, adik-adik akan dengar lah banyak-banyak sistem. Jadi itulah yang disebutkan nak buat sistem tu bukan senang. Jadi tapi worst lah bila kita susah payah kita belajar nak create satu sistem. So cuba adik-adik bayang satu sistem harga 5,000, jual dekat 10 company dah 50,000. 1,000 company, adik-adik darablah sendiri. So nampak tak? Jadi semakin susah bidang yang kita pilih, semakin susah bidang yang diceburi. So berbaloi dengan kesusahan dengan gaji yang kita akan terima masa kita kerja nanti. Jadi macam dekat UUM ada satu bidang memang khas, nama dia accounting informatic system. Dia belajar pasal sistem, dia tak fokus kepada pure accounting yang macam belajar masa diploma ni. Kita belajar pasal audit sebagainya. Tapi dalam accounting informatic system belajar how to create system yang kita buat record manual tu all in one untuk masukkan dalam sistem. Jadi dia akan belajar tentang coding jugalah. Okay, jadi itulah, jadi luas sebenarnya skop bidang accounting. Boleh kerja banyak bidang. Dan itulah sebagaimana yang saya cakap awal tadi, InsyaAllah rezeki orang accounting ni di mana-mana. Okay, untuk starting gaji pelajar diploma, kalau adik-adik ada pengalaman, starting 1,500 ke 2,000. Kalau account assistant, account executive fund starting from 2,000. Kalau audit assistant starting from 1,500. Jadi meningkatlah by company. Jadi sepanjang pengajian, untuk tempoh pengajian 2 tahun setengah ni, adik-adik belajar sungguh-sungguh, fahami ilmu betul-betul. Sebab kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak apply kita punya knowledge masa kerja? Betul? Kalau kita tak ada ilmu yang betul, kalau kita tak faham, nanti bila masuk industri, orang beri tugasan, orang beri case untuk kita selesaikan, kita tak tahu. Jadi sebab tu penting untuk belajar dan tidak bergantung kepada pensyarah dan buku rujukan. Banyakkan pembacaan luar kelas. Kena banyak research, dekat YouTube pun ada cerita tentang perakaunan. Jadi jangan bergantung. Kita kena berfikir di luar kotak. Jangan terlalu tutup pemikiran kita sekadar belajar di kelas, sekadar perbincangan, sekadar exercise. Sebab ilmu ni luas, kita boleh cari dekat mana-mana sahaja. Jadi oleh itu adik-adik fokuslah 2 tahun setengah ni untuk belajar dan kumpul ilmu sebanyaknya. Kalau tak faham, boleh tanya terus kepada pensyarah, boleh sembang dengan pensyarah. InsyaAllah pensyarah-pensyarah kita semua berdedikasi dan sangat membantu. Puan Aziz, Puan Aisyah dan semua para pensyarah, mereka sangat-sangat membantu. Tapi rugilah kalau kita tak ambil manfaat untuk sembang dengan mereka. Mereka lagi banyak pengalaman, lagi banyak ilmu. Jadi manfaatkan peluang. Okey, sedikit perkongsian lah
masa saya masuk universiti, ini comparison lah dengan belajar dekat college dengan universiti. Dekat universiti sangat susah nak jumpa pensyarah. Nak tanya dalam kelas pun kadang layan tak layan. Tapi masa saya belajar dekat uni, saya teringat lah dekat KTD, bila nak jumpa pensyarah boleh pergi pada bila-bila masa. Maksudnya memang kena buat appointment, tapi pensyarah kita lapang, ada masa kita boleh jumpa. Masa dalam kelas pun dengan kapasiti yang kecil, membuatkan kita boleh belajar secara terus dengan pensyarah. Maksudnya tak ada halangan lah dengan jumlah yang sikit. Jadi kita lebih, orang kata, lebih fokus lah sebab kelas kita kecil. Berbanding dekat universiti, satu kelas 100 ke 200 orang, pensyarah tak pandang kita pun, maksud dia ramai lagi orang yang dia nak pandang. Jadi peluang dekat KTD ni, kelebihan dia adik-adik boleh direct tanya pensyarah, boleh direct berjumpa dan mudah untuk mendapat maklumat dan sebagainya. Jadi selepas dah dapat gambaran awal tentang Kerjaya ni, apa yang perlu adik-adik buat sekarang adalah kena merancang. Okey. Ada pepatah mengatakan kalau kita gagal untuk merancang, maka kita sedang merancang untuk gagal. Ambil kata-kata ni sebab betapa ramai orang dia suka buat benda last minute. Benda last minute ni benda yang tak well planned, biasanya dia tak berapa nak jadi. Jadi orang yang buat preparation, buat persediaan awal, insya-Allah dengan niat dan usaha yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat apa yang diidamkan. Okey. Jadi saya kongsikan pengalaman saya masa belajar. Masa saya first masuk diploma, saya bukanlah pelajar yang ada background accounting. Saya pelajar pure science, science student, science stream. Jadi tak ada perkataan account, debit, kredit segala tu saya tak pernah dengar. Imbang tak imbang saya dengar lah. So kawan-kawan saya sebut pasal imbang tak imbang, tapi saya tak tahu benda apa imbang tu kan. Okay. Tapi jangan takut. Ini saya nak kongsi pengalaman supaya memberi inspirasi kepada adik-adik. Jangan rasa takut. Okay. Bila kita once adik dah jejak kaki ke KTD ni, dapat keputusan nak ambil bidang perakaunan, pertama sekali letakkan niat dalam hati, kata aku datang ni nak belajar menuntut ilmu kerana Allah. Nak katanya kuasa niat ni, kehebatan niat, dia mempengaruhi hati. Jadi bila hati kita jelas kita nak menuntut ilmu kerana apa, kerana siapa, inilah persoalan pertama tadi. Kenapa pilih bidang accounting? Okay. Jadi bila kita jelas, saya tak rasa takut lah. Jadi bila saya nak pilih bidang ni, saya doa kepada Allah. Kena berdoa. Okay. Kita tak pernah tahu benda apa nak jadi pada masa depan, tapi siapa yang tahu apa akan pada masa depan? Hanyalah Allah. Maka berdoa sesungguh hati, berdoa pada Allah. Ya Allah, hari ini aku masuk KTD, nak mulakan kehidupan yang baru, kehidupan diploma. Jadi berdoa pada Allah, semoga Allah memberi kemudahan, semoga Allah hadirkan kita kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang mengajak kita, membantu kita dalam pelajaran. Semoga dapat pensyarah-pensyarah yang membantu kita, semoga kita faham ilmu baru. Okay, semua orang start pada zero. Jadi bila saya masuk dalam keadaan tak tahu apa, tapi saya doa pada Allah, semoga Allah permudahkan urusan saya. Doa semoga Allah beri kefahaman. Doa pada Allah, minta Allah beri kepandaian. Okay, sebab apa kena doa? Walau pandai mana pun kawan-kawan kita, hebat mana pun pensyarah kita, tapi kalau Allah SWT tak izinkan kita kefaham, siapa boleh bagi kita faham ilmu kalau bukan Allah SWT? Jadi kena berdoa kepada Allah, semoga Allah buka kepada kita pintu kefahaman. Ini satu benda yang sangat besar, sebab ramai orang belajar tapi ilmu dia tak berkat. Mungkin kesalahan utama dia dari sudut niat lah. Jadi kena sentiasa memperbaharui niat dan kena jelas dengan niat. Tujuan apa aku belajar ni? Okay. Kemudian doa kepada Allah untuk dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih,
Kadang-kadang lecturer cakap macam ni, kita faham benda lain. Ini bergantung macam mana Allah nak bagi. Maka kena bagus hubungan kita dengan Allah. Kena doa dengan Allah bagi kita kemudahan. Okay. Yang kedua, kena baik dengan pesyarah. Duduk depan, biarlah muka kita ni famous kat depan. Macam saya dulu, boleh tanya Fazi, hobi saya dalam kelas duduk depan, lepas sekali. Bukan sebab nak pesyarah kenal, tapi sebab keberkatan. Kita duduk depan, dekat dengan pesyarah, makin berkat, makin macam solat lah. Solat dengan untuk ilmu, siapa duduk sah depan berkat. Berkat tu maksud dia, orang kita dapat 10, orang belakang dapat 9, belakang lagi dapat 8. Makin depan makin berkat. Jadi kena jaga keberkatan dalam menuntut ilmu. Pandai saja tak boleh, kena jaga keberkatan, kena balance. Kalau nanti belajar account, kena balance dalam fundamentally pun kena balance. Akhlak kena balance, kepandaian pun kena balance. Selain itu, di dalam kehidupan college, adik-adik kena banyak melibatkan diri dalam kelab dan persatuan dan program untuk develop adik punya soft skills. Sebab soft skills ni amat-amat penting bila kita masuk dalam industri. Antara perkara asas adalah kemahiran berkomunikasi. Okay, kemahiran berkomunikasi, macam mana nak cakap dengan orang, how to deal dengan orang atasan, orang bawahan, dengan pihak-pihak berkanun. Jadi kena ada kemahiran berkomunikasi. Selain itu, kena ada juga kemahiran kepimpinan. Contohnya assignment group, kena pandai membimbing kawan-kawan buat kerja, buat program, buat projek dan sebagainya. Jadi bila kita ada pengalaman dan pengetahuan, jadi dapat membantulah kita untuk bersosial dengan orang lain. Yang ketiga, kena banyak melibatkan diri dengan aktiviti luar untuk mencipta networking. Networking ni maksud dia kenalan. Okay, macam saya berada di universiti, saya banyak terlibat dengan program negeri dan kebangsaan. Antara projek yang saya terlibat, program di Bank Negara. Saya menjadi jurulatih dan Alhamdulillah dapat kenal CEO besar daripada company yang lain. Contohnya agensi kaunseling dan pengurusan kredit di bawah Bank Negara. Saya juga dapat melibatkan diri dengan program-program keuangan dan perbankan dan mendapat ramai kenalan. Kenalan ni bukan apa, bila kita ada urusan kerja, kita dapat memudahkanlah urusan kita bila kita kenal orang, kita pernah bekerja sama. Jadi networking ni amat diperlukan lah dalam perhubungan kita. Okay? Jadi kemahiran soft skill ni perlu dilatih bermula dari sekarang. Bila masuk dekat KTD ni, join lah aktiviti ataupun program dalaman dan luaran. Kalau ada jawatan kosong, ambil tu sebab kita nak peroleh pengalaman, supaya kita keluar nanti bekerja dekat industri, kita tak kekok, kita pandai bercakap, boleh speaking. Memang kena berlatih dari sekarang. Okay? Kemahiran soft skills, kemahiran ni tak ada siapa boleh bagi melainkan kita sendiri yang develop. Tak ada orang boleh paksa kita bercakap, tak ada orang boleh suruh kita speaking spontaneously. Jadi kalau kita tak push diri kita, siapa boleh push kan? Jadi rebut peluang dekat KTD ni untuk meningkatkan lagi kefahaman ataupun cara untuk berinteraksi, kemahiran-kemahiran. Okay, cara menggunakan komputer dan sebagainya. Okay, jangan tunggu dah habis semester baru nak belajar komunikasi. Okay, 2 tahun setengah tu satu tempoh yang lama. Sekejap sebenarnya, tapi sekejap bagi orang yang rasa cepat lah. Okay, tapi lama bagi orang yang betul-betul memanfaatkan. Okay, macam saya dulu aktif kelab dan persatuan, saya join. Aktiviti dalam kolej saya join, di luar kolej pun saya join. Jadi bila kita aktif, kita kenal orang, makin meluas pemikiran kita, makin banyak peluang kita dengar, makin luas pandangan. Bila kita kenal dengan orang, ramai kenalan, kita lebih pemikiran kita lebih terbuka. Kita lebih terbukalah dengan perkara-perkara yang banyak yang kita tak tahu.
Jadi manfaatkan peluang dan isilah masa dengan sebaiknya. Okey. Di samping tu dekat KTD ni, adik-adik bukan sahaja belajar tentang akademik, adik-adik juga belajar tentang sasiah. Sebab matlamat KTD nak melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang tapi mempunyai akhlak yang mulia dan dapat menyumbang bakti kepada masyarakat. Ini memang satu hasil output yang bagus, sebab tak semua orang yang keluar, tak semua orang yang pandai tu berakhlak, dan tak semua orang yang berakhlak tu dapat memberi manfaat. Jadi matlamat kita nak belajar pandai-pandai, nak kerja besar sebab nak memberi manfaat kepada manusia lain. Okay, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kita kena jadilah sebaik-baik manusia tu melalui dengan cara sekarang belajar bersungguh-sungguh, supaya nanti dengan kita ada ilmu, kita dapat kerja yang bagus dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi bagi mengakhiri sesi perkongsian pada kali ini, saya ingin mengakhiri dengan ayat Al-Quran yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maksudnya walladzina jahadu fina, dan orang-orang, iaitu orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum, akan kami tunjukkan jalan dan pimpin mereka, subulana, dengan pertolongan dan kecukupan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bila kita niat bersungguh-sungguh untuk belajar kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam urusan hidup kita, dalam urusan menuntut ilmu kita, dengan syarat kita ikhlas menuntut ilmu kerana Allah. Okey, lanahdiyannahum subulana. Jadi dalam hidup ni, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang boleh beri petunjuk kalau Allah tak bagi? May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang boleh beri kita petunjuk jika Allah halang? Dan siapa boleh halang petunjuk kalau Allah nak bagi? Jadi sebab tu kena ikhlas menuntut ilmu kerana Allah. Semoga dengan niat yang luhur daripada hati kita, niat yang murni, Allah Subhanahu Taala turunkan pertolongan. Pertolongan Allah ni datang dalam banyak cara, yang mana kita tak sangka. Jadi ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu kerana Allah dan belajar bersungguh-sungguh. Jangan putus asa, jangan rasa lemah, jangan rasa susah. Bila ada Allah ni, bila ada Allah nak bantu kita, sepatutnya kita jangan risau. Okay? Bila Allah bantu kita, Allah tolong urus urusan kita, insya-Allah hidup kita akan mudah. Okay? Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu ya'ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Jadi kelebihan orang yang berilmu ni lebih tinggi di sisi Allah, kerana orang yang berilmu adalah orang yang hebat kerana dapat memberi manfaat kepada manusia lain. Okey. Jadi kumpullah ilmu sebanyaknya, sebab ilmu boleh membawa kita kepada kehidupan. Ilmu membawa kita kepada kebenaran. Okey. Jadi kalau kita kumpul harta, harta akan habis. Kalau kita kumpul ilmu, ilmu boleh bawa sampai ke mati. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau nak hidup pun kena ada ilmu, nak mati pun kena ada ilmu. Jadi itulah kepentingan ilmu dalam kehidupan kita. Semoga adik-adik terus bersemangat. Awal semester ni kena semangat. Jangan first semester semangat macam tu, lepas tu turun. Jangan macam tu. Tapi kita kena increase, makin lama makin meningkat. Dan
graf kita, graf anak belajar ni dari awal mungkin kita macam semangat, kena konsisten lah. Makin lama makin meningkat kita punya graf, bersemangat dan buat yang terbaik. Okay, setiap kita ada kemampuan dan kelebihan tersendiri. Okay, tak perlu banding diri kita dengan orang lain, just be the best version of me. Maksudnya kita tak perlu tengok perspektif orang lain, cuma buat yang terbaik dengan kemampuan kita dan apa yang mampu kita buat. Jangan paksa benda yang kita boleh buat. Okay? Dan percayalah, rezeki Allah, pertolongan Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadilah orang baik, orang yang berakhlak dan orang yang mengasihi orang lain. Okay, semoga saya doakan semoga semua berjaya, semoga tabah dalam ilmu, semoga bersabar. Okay, semoga mendapat pahala dalam setiap langkah, dalam setiap kelipan mata, dalam setiap pergerakan tangan. Semoga diterima sebagai amal soleh, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum.